Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. So kita akan tengok subtopik yang seterusnya yang terakhir dalam bab ini iaitu berat. So topik ini dia berkait dengan subtopik yang sebelum ini iaitu gerakan jatuh bebas. Gerakan gerakan jatuh bebas. So sebelum kita pergi kepada topik ini, cikgu nak ingatkan tentang hukum gerakan Newton. Hukum gerakan Newton. So hukum gerakan Newton ini dia ada 3 lah, kan. So hukum gerakan Newton yang pertama iaitu dia berkait dengan inertia, kan. So apa dia kata? Dia kata iaitu apabila sesuatu objek yang bergerak, kan, sesuatu objek yang bergerak, okay, dia akan dia akan kekal untuk terus bergerak. Dan kalau pegun dia akan kekal untuk kalau dia bergerak dia akan cenderung untuk terus bergerak. Kalau pegun dia akan cenderung untuk kekal pegun. Melainkan ada daya luar yang bertindak ke atasnya. Cenderung. Cikgu letak keyword je lah. Mereka ada daya luar. Ada daya luar yang apa tu? Bertindak ke atasnya. Baru dia tak mematuhi lah yang cenderung tu tadi. Okay, kemudian hukum gerakan Newton yang kedua pula, kan, ada dalam topik daya yang kita lihat, kita terbitkan formula F equal to MA ni, di mana F ini merupakan daya bersih. So ini adalah hukum gerakan Newton yang ketiga. Dia kata apa? Dia kata pecutan ini, kan, dia berkadar langsung dengan daya dan pecutan ni berkadar songsang, okay, dengan jisim. Okay. Tu hukum gerakan Newton yang kedua, maka terbitlah formula ni lah. Okay, kemudian ni definisi tadi, definisi hukum gerakan Newton kedua tadi adalah kita boleh sebut dalam konteks formula ni juga, iaitu pecutan berkadar langsung dengan daya dan berkadar songsang dengan jisim. Okay, kemudian yang ketiga pula, hukum gerakan Newton yang ketiga pula. Okay. Hukum gerakan Newton yang ketiga, kan. Contohlah misal kata kalau ada meja, ada satu meja ni, jari kita, kan, jari. So kalau kita tolak, kita dekatkan jari kita ni ke meja ni, maksud kita tekan dia, kita tekan meja ni, so bila kita tekan meja ni, kita akan dapati bahawa jari kita akan jadi bengkok macam tu, kan. Lebih kurang lah, kan, ni jari, okay. Jari kita akan bengkok, okay. So kalau kita tengok, kalau jari kita bengkok, ataupun kalau dekat udara, macam kata, kan, sekarang dekat udara, kan, dekat udara ni, misal awak pegang macam ni, kan, apa yang boleh menyebabkan jari ni bengkok adalah dengan cara kita tolak dia, kan. Tolak dia yang menyebabkan jari ni jadi bengkok. Okay. So inilah yang nak disampaikan dalam hukum gerakan Newton yang ketiga ni, kan. Bila kita kenakan daya, kan, bila kita kenakan daya pada satu-satu objek, contohnya sekarang ni meja lah, kan. So meja ni akan kenakan daya juga kepada kita. Okay. So hukum gerakan Newton ketiga dia kata apa? Apabila ada tindakan, maka akan ada tindak balas, yang sama magnitud, yang sama magnitud, tetapi berlawanan dia punya arah. Maksudnya kalau kita tolak dengan 20 Newton, maka meja ni akan tolak dengan nilai 20 Newton juga. Okay. So habis ni cikgu telah terangkan tentang hukum gerakan Newton ni, ada 3 ni, 1, 2, 3 lah. So kena ingatlah dia punya definisi dia ni. Okay. So kita patah balik kepada berat ini. So kita tengok gambar ni. Okay. So ini ada sebiji apple lah.
Subjek apple, ini bumi lah ni. So kalau dia dilepaskan dilepaskan dekat sini, apple ni akan jatuh lah kan. Apple ni akan jatuh ke bumi lah. Tapi kalau dia berada dekat luar sini, misal kata jauh lah daripada atmosfera ni kan, okay, dia takkan jatuh lah ke bumi ni. So kawasan ini kan, kawasan ini kita sebut dia sebagai medan, okay, medan graviti. Ini kita dah belajar sebelum ni, okay, disebut sebagai medan graviti. Okay. So objek yang berada dalam medan graviti bumi, objek yang berada dalam medan graviti bumi akan ditindaki oleh daya kan, disebut sebagai daya graviti lah kan, disebut sebagai daya graviti kan, ataupun disebut juga sebagai berat jugalah kan, akan ditindaki oleh daya graviti dengan nilai dia adalah sebanyak sebenarnya kalau nilai yang tepatnya adalah 9.81 9.81, tapi dekat permukaan bumi ni kadang medannya tak tetap, kadang nilainya berubah-ubah lah kan. Kalau dekat bulan pula kan, kalau kita cerita kat bulan, bulan ni 1/6 lah, 1/6 daripada graviti bumi kan. Tak siapa dah pernah sampai ke bulan. Okay. So nilai dia lebih kurang 9.81, so kita round off kan, dia jadi 10 lah. Okay. So daya graviti ni akan bertindak dengan nilai sebanyak 10 Newton okay, per kilogram. Okay. Okay, 10 Newton per kilogram. Okay. Maksudnya kalau ada objek buah apple yang misal kata berjisim 1 kilogram, okay, so 1 kilogram dia kata ada 10 Newton per kilogram. So 1 kilogram maksudnya dia ditindaki dengan daya graviti ni ataupun berat sebanyak 10 Newton. Okay. Okay, so kita tengok dalam modul ni definisi berat W simbol dia. Okay. Semuanya boleh je kita nak tulis F sebab dia ni okay, kita tengok dulu. Objek adalah daya graviti yang bertindak terhadap objek itu. Macam saya sebut tadi lah, dia 10 Newton per kilogram. Okey. Simbol dia adalah W kan, ataupun dia masih lagi di bawah hukum gerakan Newton yang kedua, iaitu F equal to ma kan. Cuma E ni, ini adalah pecutan maksud pecutan, mungkin pecutan objek tu bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, bergerak ke atas, bergerak ke bawah kan. Tapi E ni kita tukar jadi huruf G ni khas kan, khas untuk objek yang dia dalam keadaan jatuh bebas kan, jatuh bebas ataupun dia ditindaki oleh daya graviti lah semata. Maksud tak ada daya luar yang bertindak kepada objek tersebut. Okay, so E ni kita tukar jadi pada G dan G ni graviti ni pun itu kita dah buat eksperimen yang mana kita dapat lah lebih kurang semua 9.81 tapi dalam pembelajaran ni kita not off kan jadi 10. Dan G ni adalah apa? G ni adalah pecutan graviti iaitu 10 ms negatif 2. Okay. Nampak ni, nilai 10 ni tadi dah ada beberapa tadi. Tadi 10 Newton per kilogram. Yang ini adalah pecutan pula 10 meter per second per second. Okay. Maksudnya kalau objek tu dia jatuh kan, kalau objek tu dia jatuh bebas lah kan. Okay, dia jatuh bebas bukan saja dalam ruang vacuum saja Maksudnya kalau dia bukan dalam ruang vacuum tapi dia jatuh bebas, di mana kita abaikan daya graviti, rintangan udaranya, so kita boleh katakan dia jatuh dengan jatuh bebas. So kalau dia jatuh dengan jatuh bebas, dia akan jatuh dengan pecutan malar. Pecutan ini malar dengan nilai 10 ms negatif 2. Dia punya pecutan dia. Dia hal laju kat sini V1 sampailah contohnya Vx misalkan. Vx dia lebih tinggi berbanding V1 Ini kalau hal laju. Hal laju semakin bertambah tapi pecutannya malar. Dalam gerakan linear pun kita dah belajar dulu. Okay. Kalau V ni V bertambah kan. So dia nak tukar kepada A, so dia akan jadi mendatar
Okey, maka kita tukar formula tadi. M ni, M darabkan dengan G. G ni nilai dia 10 lah. Tetap lah nilainya. Kalau dia tak bagi tahu pun, kita tahu bahawa nilai G tu adalah 10. Okey. Berat suatu objek berubah apabila objek diletakkan di kawasan medan graviti yang berlainan. Sekarang ni yang nyata kita banding biasanya kita duk cerita pasal bulan lah. Bulan ni 1/6 daripada graviti bumi. Bumi 9.81 lah. Okey. Okey, ni ada objek ni lah kan. Buah pelam ni. Dia jatuh kan. Okey, dia jatuh disebabkan oleh rintangan udara ni kecil, maka dia akan jatuh ke bawah lah. Dia akan jatuh ke bawah. Okey. Dengan pecutan dia 9.8, 10 lah, juga terus cakap 10 10. Okey. So buah pelam ni kita kata dia sebagai jatuh bebas jugalah, dengan kita mengabaikan rintangan udara dia yang kecil ni lah. Okey. Okey, so kalau nak ikutnya habis lah kan. Ini tengok sebenarnya kalau dia bergerak turun ke bawah ni, kita kata bahawa nanti awak akan belajar tingkatan 5 nanti. Kita kata bahawa objek ni dalam keadaan objek ni buah pelam lah. Objek ni berada dalam keadaan daya tidak seimbang. Daya tak seimbang. Okey. Kalau daya seimbang pula macam mana? Contohnya contohnya ada satu objek kat sini kan. Batu bata lah misal kata kan. Batu bata ni berjisim 2 kg misal kata. Macam ni dia tak bergerak lah, duduk atas lantai ni. Tapi sebenarnya ada daya yang bertindak ke arah bawah yang kita sebut dia sebagai berat, iaitu W sama dengan mg lah. M dia 2 kan, G dia 10, so dapatlah 20 Newton daya yang bertindak ke arah bawah. Okey. Yang ni daya seimbang ni. Ni dalam keadaan daya seimbang. Okey. So bila daya seimbang, bila ada tindakan ni, maksudnya daya berat ke bawah ni, maka akan ada ni di bawah hukum gerakan Newton ketiga. Akan ada daya yang bertindak ke arah atas ni kan. Macam ni kan. Sekarang dia turun bawah kan dengan pecutan. Tapi kalau rintangan udara ni sama dengan daya graviti ni kan ke atas, dia akan stay je kat sini. Okey, dia stay sini. Okey, so nanti awak akan belajar yang ini. So daya ni adalah 20 Newton juga nilai dia. Okey, di mana daya ini disebut sebagai daya normal nanti kita akan belajar. Okey. Daya normal. Okey. Okey, medan graviti bumi tidak seragam menyebabkan berat suatu objek berbeza mengikut tempat. Okey, ni penimbang dia kita pakai apa? Timbang. Kita nak timbang berat ni. Kan? Kalau penimbang yang biasa kita ada, kan? Kita pakai penimbang yang biasa kita pakai kan. Iaitu dalam unit jisim kita sebut katanya jisim kan. Sekarang ni berat ni nak ukur pakai apa? Okey. So ada alat untuk mengukur berat ni, cikgu dah bagi tahu iaitu neraca spring lah antaranya. Okey. Neraca spring ni adalah merupakan alat pengukur untuk ukur berat lah. Ataupun sebenarnya kita dah dapat jisim kan. Okey, bila kita dah dapat jisim ni kan, kita darab je dengan 10. Okey. Iaitu M darabkan dengan G kan. So dapatlah berat. Okey. Ni perbezaan. Okey, perbezaan antara jisim dan juga berat ni. So definisi dia. Jisim ni kuantiti jirim dalam objek. Berat ni pula daya graviti yang bertindak pada objek. Simbolnya M, berat simbolnya W, unitnya kilogram, berat ni Newton. Jenis kuantiti dia merupakan kuantiti asas dan juga kuantiti skala. Okey, manakala berat pula merupakan kuantiti vektor dan juga kuantiti terbitan. Okey. Alat pengukur dia menggunakan jisim ni neraca inersia ataupun neraca digital.
Manakala berat ni adalah neraca, kita pakai neraca spring. Okey, so seterusnya jawab ni uji. Jawab uji kena diri 2.8. Okey, itu saja tentang berat. Terima kasih.